Panglima tertinggi tentera Iran baru sahaja mengumumkan ganjaran wang tunai untuk sesiapa yang membunuh atau menangkap anggota tentera Amerika, dan beliau menggandakan jumlah ganjaran itu jika orang yang melakukannya adalah seorang wanita. Selamat kembali ke Axis of Truth, saya Emily Schrader. Dan pada hari Ahad, Major Jeneral Amir Hatami, Panglima tertinggi Tentera Republik Islam, mengumumkan bahwa mana-mana rakyat Iran yang menangkap atau membunuh anggota tentera Amerika akan menerima $30,000. Dan jika orang yang melakukannya adalah seorang wanita, ganjaran itu akan digandakan kepada $60,000. Sekarang ini sangat tidak masuk akal apabila Anda mempertimbangkan hakikat bahwa rakyat Iran sendiri tidak mampu membeli roti atau daging, namun perkara ini dijual kepada orang ramai sebagai sejenis kampanye kutipan dana patriotik untuk menembak seorang rakyat Amerika. Secara literal, beritahu saya sekali lagi, bagaimana ini tidak memberi kesan kepada Amerika. Ini adalah lelaki yang mengetuai seluruh tentera Iran secara terbuka meletakkan harga ke atas nyawa rakyat Amerika. Dan jangan lupa betapa kerapnya rejim itu mengancam untuk membunuh Presiden AS. Sementara itu, Presiden Trump masih membuat mereka tidak senang dengan kenyapaannya tentang AS memiliki Selat Hormuz, sehingga menyebabkan letusan kecil ini daripada Hatami sendiri. Lihatlah. Penjenayah Amerika berkata, dia mahu Selat Hormuz menjadi sebahagian daripada wilayahnya. Saya ingin mengumumkan jenayah. Pertama sekali, kau tak berhak berkata begitu. Al-Wastabajifa Amida, itu satu kesilapan besar. Bila mereka kata mereka hanya bergurau. Gurauan itu pun sudah melampau. Sekarang dia teruskan dengan bercakap tentang bagaimana Republik Islam mempunyai penjaga yang akan mematahkan tulang kakinya. Tetapi semua cakap besar ini bukan hanya datang daripada Hatami sahaja. Ambil contoh ahli parlimen Mujtaba Zarah yang memuat naik hantaran dalam bahasa Farsi dan Arab, menyeru rakyat Jordan untuk merampas pangkalan udara Erikat dan menawan askar Amerika sebaik sahaja peluru berpandu Iran mengenainya. Seorang lagi ahli parlimen, Amir Hossein Saberi berkata, pemimpin negara-negara Arab yang menjadi tuan rumah kepada pangkalan Amerika sepatutnya turut menjadi sasaran balas dendam bersama pegawai Israel dan Amerika. Beliau malah menggelar pegawai dalam pemerintahannya sendiri sebagai bodoh kerana meminta maaf kepada negara-negara Arab tersebut selepas rejim berulang kali menyerang pangkalan Amerika dan lokasi lain di tanah mereka. Tapi bagaimana pula dengan lelaki yang kononnya mengetuai keseluruhan rundingan ini, Ghalibaf? Sudah tentu dia tidak menyeru kepada keganasan. Lagipun, dia seorang perunding, bukan? Sebenarnya tidak begitu. Minggu ini beliau muncul di TV kerajaan dan berkata bahwa rejim telah mencapai kemenangan sebenar. Lihatlah sendiri. Saya ingin katakan hari ini, dalam satu peperangan yang tidak adil, yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan rejim yang berkuasa, rakyat kita dengan berani, secara jantan, dengan ikhlas, sebagai pakar peperangan dan sebagai seorang yang berkhidmat, sebagai seorang saudara yang arif dengan segala perincian kerja, saya katakan dengan sepenuh jiwa saya, kita dalam peperangan ini, dari segi institusi dan dari segi politiknya, telah benar-benar menang dalam erti kata sebenar. Dalam temu buat saya yang pertama semasa perang, Ramzan, di tengah-tengah peperangan, saya telah nyatakan maksud saya tentang peperangan ini bukanlah kita melawan tentera Amerika, bukan juga tentera rejim Zionis. Maksud saya ialah Amerika dan Israel dengan tujuan yang jelas dan terang, dengan 9 matlamat yang telah diumumkan secara rasmi, bertulis dan berulang kali. Fikiran saya, mereka kata mereka menyerang kami tanpa sebab, tetapi mereka tidak mencapai satu pun daripada matlamat itu. Inilah kekalahan mutlak terbesar Amerika dan rejim Zionis. Tak kedengaran seperti seseorang yang mahu membuat perjanjian. Cuma nak cakap, mungkin seseorang patut beritahu Presiden AS. Saya ingatkan anda bahawa ini adalah orang yang sama yang minggu lepas di X mengejek Trump, memanggil diplomasi beliau sebagai sandiwara berulang-ulang dan menuduhnya membuli, mungkir janji dan menyebarkan berita palsu. Dan kemudian apabila Trump membatalkan serangan yang dirancang dan mula bercakap tentang perjanjian di Hormuz pula, Ghalibaf mendakwa ia adalah kerana dia berjaya mempengaruhi fikiran Presiden sehingga Trump berundur. Lihatlah. Mereka membuka Selat Hormuz. Mereka akan lakukan. Dan apabila saya melihat Iran, saya menghentikannya. Saya kata kita tidak ada apa-apa. Kita ada perjanjian.
Pada masa itu, apabila saya nampak perkara ini, saya hentikan. Saya kata, ini bukan sesuatu yang kita persetujui. Saya beritahu kepada orang tengah. Saya kata, kalau tweet ini tidak dipadam sekarang, kita akan menyerang. Kita tidak bersetuju dengan ini. Saya beritahu kepada orang tengah, kalau tweet ini tidak dipadam sekarang, kita akan menyerang. Kita akan menyerang. Seperti yang saya katakan, saya mohon datang ke sini dan lihat apa yang tertulis di tangga. 58 menit kemudian, Teraneh dibebaskan. Memorandum persefahaman. Tiada Islam. Perbualan ini, peperangan ini. Inilah maksud rundingan, yaitu berjuang. Jadi inilah juga apa yang beliau secara tidak sengaja akui dalam komen terbarunya, bahwa rakyat Iran sebenarnya tidak merasa mereka menang, dan itu memang masuk akal. Bahwa rejim itu tidak dapat menyampaikan kemenangan ini dengan betul, menurut katanya, kepada rakyatnya sendiri. Sekedar makluman, jika Anda perlu menyampaikan kemenangan kepada orang yang telah melalui kemenangan itu sendiri, ia sebenarnya bukanlah satu kemenangan. Rakyat Iran tidak bersama rejim ini. Dan Galibaf serta seluruh rejim itu tidak mewakili mereka. Tetapi sementara Galibaf sibuk bermegah di TV kerajaan, inilah pihak lain yang sedang diberi perhatian oleh rejim itu. Mereka telah melaksanakan hukuman mati ke atas seorang pemuda bernama Sharam awal pagi Ahad, menuduhnya melakukan kesalahan keselamatan dan sengaja melanggar pegawai polis semasa protes di Karaj pada 8 Januari lalu. Jadi, sementara tentara menawarkan ganjaran ke atas rakyat Amerika dan Speaker Parlemen, si perunding pula meraihkan apa yang dipanggil sebagai kemenangan di TV. Badan Kehakiman masih lagi menghukum gantung rakyat Iran kerana protes yang berlaku 7 bulan lalu. Kemenangan? Sementara itu, ekonomi yang kononnya mereka menangi sedang runtuh di bawah mereka. Pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Iran sendiri mengakui bahwa 2/3 ubat-ubatan di negara itu telah naik harga 2 kali sejak bulan Mac. Dan kos membawa masuk ubat-ubatan import melonjak daripada $3.000 melalui laut kepada $30.000 melalui udara. Itulah jumlah $30.000 yang sama yang ditawarkan oleh Hatami untuk membunuh seorang rakyat Amerika. Uang itu sepatutnya boleh digunakan untuk membawa masuk ubat-ubatan bagi rakyat Iran yang sakit. Tapi tidak, keutamaan rejim ini sentiasa adalah mengekspor keganasan dan kekerasan. Keadaan ekonomi di Iran sangat teruk. Rakyat tidak mampu membeli roti walaupun negara itu kaya. Begitu juga Iran kini kekurangan bahan api, sehingga terpaksa mengimpor petrol premium dan menjualnya di bursa tenaga sendiri dengan harga lebih tinggi berbanding November lalu. Walaupun negara ini mempunyai antara rizab minyak terbesar di dunia. Sekali lagi, kemenangan? Sebuah rejim yang tidak mampu menyediakan petrol, ubat-ubatan, atau bahkan makanan untuk rakyatnya sendiri. Entah bagaimana masih ada masa dan wang untuk menawarkan ganjaran ke atas tentera Amerika dan mempunyai ahli parlimen yang sanggup menyeru agar rakyat Amerika ditawan. Dan, sebagai seorang speaker parlimen, sanggup muncul di TV kerajaan dan mendakwa telah menang ke atas negara yang mereka ancam. Walaupun rakyat Iran menderita, dan keadaan itu tidak akan berubah dengan sendirinya. Sekatan mesti kekal, walau sesakit manapun. Dan rejim itu mesti dipertanggungjawabkan tanpa sebarang perjanjian atau bantuan kewangan yang membolehkan rejim itu terus wujud. Sekarang, satu fenomena yang membimbangkan semakin berkembang, dan saya ingin mulakan dengan menjelaskan bahwa ini bukan lagi masalah orang Yahudi. Ia adalah gambaran awal tentang apa yang akan berlaku kepada setiap masyarakat bebas yang membiarkan tingkah laku seperti ini berleluasa. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, kita telah menyaksikan gelombang serangan fisikal terhadap rakyat Israel dan orang Yahudi merebak ke seluruh dunia. Pertama sekali, inilah yang berlaku di Thailand apabila terdapat rakyat Israel di sebuah bar. Sekumpulan pelancong Prancis berketurunan Afrika Utara terdengar mereka bercakap dalam bahasa Ibrani dan terus menyerang mereka sambil berkata, "Kamu orang Israel." Sudah tentu, itu bukan satu soalan. Orang Israel itu berlari ke pintu belakang, mendapati ia telah disekap dan kemudian mengunci diri mereka di dalam bilik air di lokasi tersebut. Penyerang mereka tetap memecahkan pintu itu, dan malah pengawal keselamatan bar itu sendiri turut serta dan mula memukul orang Israel itu dengan ganas menggunakan belantan. Kini, saksi-saksi berkata kumpulan itu menjerit, "Itiba al-Yahud, sembelih orang Yahudi, dan sudah tentu, bebaskan Palestina semasa mereka melakukannya." Salah seorang lelaki muda itu mengalami patah tulang rusuk, rahang, gigi, dan satu ruas tulang belakang di belakangnya. Beberapa minggu kemudian di pulau sebelah di Thailand, seorang ibu, berusia 62 tahun, dan anak perempuannya, berusia 23 tahun, sedang mendaki apabila seorang lelaki menyerang mereka, menggigit telinga si ibu, dan memukulnya sehingga dia tidak sadarkan diri. Anak perempuannya juga dipukul ketika coba melindungi ibunya. Kedua-duanya memerlukan pembedahan. Terdapat banyak insiden serupa, termasuk 1 minggu lalu di mana sebuah zoo di Thailand menolak kemasukan seorang pelancong Israel dan seorang kanak-kanak, kemudian menanduk kepala mereka dengan ganas. Sila lihat. Okay. My place. Okay, bye-bye. Hey. Okey. Kami akan pergi. Kami akan pergi kerana kami. Okey, serius. Siapa nama awak? Kami tak buat apa-apa pada awak dari sini. Keluar dari tempat saya. Hey.
Okey, Perlu serius. bentuk Apa pribadi nama awak? Kami akan pergi. Tapi hey. Okey. Kami akan pergi. Selamat tinggal. Saya tertanya-tanya apa pandangannya. Baiklah, beralih ke Belfast. Yang ini baru saja berlaku hujung minggu ini. Jonathan Rave dan Dava Bass, wartawan kami di I24 News, sedang berakam dokumentari mengenai peningkatan antisemitisme di Eropa, menemu ramah orang ramai di jalan berhampiran kawasan bar di Ireland. Seorang lelaki tempatan menyadari bahwa mereka dari rangkaian Israel menjerit F Israel dan kemudian cuba merampas kamera daripada tangan mereka. Apabila itu tidak berjaya, dia membaling sebuah mug bir kaca ke arah kepala Abbas, menyebabkan luka yang memerlukan rawatan. Mari kita saksikan. Aloha, hey. Oke, padam gambar itu sekarang. Oke, ada apa? Ada apa? Jangan sentuh dia. Apa masalahnya? Berhenti rakam saya. Tolong, Kuan. Polis, tolong. What's the problem? Don't touch him. What's the problem? Stop recording me. Okay. Please, mister. Police, please. Kenapa awak panggil saya? Baiklah. Kereta. What do you record me for? We're going to the police. You want to go to the police? We're going to the police, yes. You want to go to the police? Yes. Don't. Jangan sentuh saya. You want to record me? What you record me Hey, for? you security. pervert? Hey. Hei, jangan sentuh saya. Hei, kamu nak rakam saya. Apa yang kamu rakam? Hei, pengawal. Tolong. Apa? Polis, tolong. Kenapa kamu panggil saya? Nah, betul. Berhenti rakam. Terkenal. Saya okey. Adakah dia pukul kamu dengan botol atau bergelur jatuh? Menyerang lelaki itu? Saya kapten, kawan-kawan. Adegan yang tak dapat dipercayai. Mereka sedang merakam tentang antisemitisme dan mereka juga menjadi mangsanya sendiri. Kemudian ada Las Vegas. Dan untuk yang ini, saya memang berada di sana. Pasangan saya sebenarnya, Yosef Haddad, seorang Kristen Arab Israel dan veteran Brigade Golan IDF, berdebat dengan 10 aktivis anti-Israel dalam podcast Digital Social Hour. Sekarang, salah seorang yang mengambil bahagian ialah Dennis Faitosa, juga dikenali sebagai Def Noodles, yang baru-baru ini bertanding untuk Kongres di daerah ke-30 California, dan kalah dengan kurang daripada 5% undian dalam pilihan raya pendahuluan. Dan dia menghabiskan seluruh rakaman dengan menjerit perkataan pembunuh bayi dan makhluk gila pembunuh beramai-ramai kepada Yosef, karena sudah tentu telah berkhidmat untuk negaranya sendiri. Dia juga telah menyerang Yosef 2 kali semasa perdebatan itu, coba mencetuskan pergaduhan, dan kemudian mengelilingi meja seolah-olah dia mahu menyerangnya sebelum orang lain menahannya. Dia kemudian menunggu di tempat letak kereta selepas itu dan coba mencekik Yosef dari belakang secara pengecut ketika Yosef sedang merakam sesuatu. Sekarang, 2 orang yang berada di situ menarik Faitosa daripada Yosef ketika Yosef berpaling untuk mempertahankan diri, lalu melayangkan satu tumbukan. Lihatlah sendiri. Dan ya, itu sebenarnya saya yang merakam. Seperti yang saya katakan, saya berada di tempat kejadian. Dan ini sebenarnya adalah kali ketiga Faitosa coba menyerang Yosef. Maksud saya, memang adegan yang sangat tidak masuk akal. Dan lelaki ini memang ada kaitan dengan kumpulan Groypers bersama Nick Fuentes dan neo-Nazi yang lain. Jadi, sangat membimbangkan perkara ini boleh berlaku. Tetapi sejurus selepas itu, Yosef memang telah membuat laporan polis dengan pihak polis di Las Vegas. Tapi bagi saya, ia menarik kerana kejadian ini berlaku pada hari yang sangat bermakna dan benar-benar melekat dalam ingatan saya. Ia berlaku tepat 20 tahun selepas Yosef sendiri terkena peluru berpandu Hezbollah di Lubnan sebagai seorang askar IDF. 2 dekad berlalu, kita masih melihat masalah yang sama. Apabila orang tidak dapat mengalahkannya dengan fakta, mereka coba mengalahkannya dengan kekerasan atau dalam sesetengah kes dengan peluru berpandu. Kejadian seterusnya berlaku di sebuah salon kening di Old Town Alexandria, Virginia. Salon itu dipanggil Karimi Browse, dimiliki oleh seorang wanita bernama Fatana Karimi. Seorang pelanggan Israel Amerika datang untuk janji temu rutin dan sedang menjalani apa yang dia sangkakan sebagai perbualan mesra dengan pakar estetiknya tentang sebuah novel yang ditulisnya yang menyentuh tentang watak Yahudi dan Muslim yang membina sejenis persahabatan. Namun, sebaik sahaja Karimi mengetahui pelanggan itu adalah warga Israel, dia terus menghalaunya keluar sambil menuduhnya secara palsu bercakap tentang politik walaupun jelas apa masalah sebenarnya. Paling teruk sekali, dia benar-benar menyimpan deposit wanita itu, enggan memulangkannya, kemudian merakam wanita itu tanpa kebenarannya dan memuat naik video itu sendiri. Menyerang pelanggan Israel itu, semua ini sambil menegaskan bahawa dia tidak mahu bercakap tentang politik. Undang-Undang Virginia secara khusus melarang diskriminasi berdasarkan asal negara di mana-mana premis yang dibuka kepada orang awam. Jadi ini bukanlah isu yang samar. Ia adalah satu jenayah yang dia sendiri rakamkan ketika melakukannya. Lihatlah. Itu bermakna awak menandatangani gambar dan pelepasan, tapi terus menyebut Israel, politik saya. Tidak, langsung tidak. Saya dengan baik memohon awak untuk bercakap sebagai seorang ahli politik. Tidak, bukan itu yang diajar. Saya sangka kita sedang berbual dengan baik tentang Afghanistan. Seperti budaya yang saya sebenarnya tidak mengapa. Terima kasih.
Dan saya suka itu. Saya asyik berkata, itu sangat bagus dan saya suka apa yang awak lakukan, semuanya. Tapi saya tidak. Awak patut pulangkan deposit saya. Saya tak sangka awak akan buat Awak itu. bila awak Bila awak peminat cakap macam, orang Israel Amerika dan kemudian saya cakap perkara seperti saya sebenarnya tak cakap apa-apa dalam filem seram itu, tapi awak yang buat saya tak bahagian percaya angkasa pada lepas Israel. Itu memang tak ada masalah. Awak boleh pertahankan sebanyak mana yang awak mahu, tapi ini urusan saya, ini hal saya. Tapi awak patut pulangkan deposit saya. Dan kalau awak tak buat begitu, saya terpaksa ambil tindakan undang-undang. Memang pencuri, dan saya harap dia akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya mengikut undang-undang dan perniagaannya ditutup. Tapi akhirnya, sekurang-kurangnya untuk perbincangan ini, Manhattan. Dan yang ini berlaku pada malam Jumat di Central Synagogue semasa pertengahan upacara Shabbat. Seorang lelaki berumur 46 tahun bernama Larry Montes memaksa masuk dan mula menjerit kata-kata hinaan anti-Yahudi ketika dia bergerak di sepanjang lorong. Sekarang ketika pihak keselamatan mengiringinya keluar, dia menumbuk muka seorang jemaah berumur 63 tahun. Kemudian meludah dan menanduk pengawal keselamatan itu dengan kepala. Seorang sarjan NYPD yang bertugas di situ telah menahannya di tempat kejadian. Montes kini didakwa dengan 2 pertuduhan serangan sebagai jenayah kebencian dan 1 pertuduhan khianat sebagai jenayah kebencian. Sila lihat adegan-adegan ini. Sekarang, Anda tidak dapat melihat keseluruhan kejadian di situ. Tetapi jelas sekali, perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku dalam mana-mana ibadat Syabat dan sebenarnya dalam mana-mana komuniti agama. Tetapi hakikat bahwa perkara ini terus berlaku kepada orang Yahudi jelas sekali adalah hasil daripada orang seperti Datuk Bandar Mamdani, Pesarujaya NYPD Jessica Tisch, yang sebenarnya membesar dalam komuniti sinagog itu, menyifatkannya sebagai satu peristiwa yang amat menyakitkan, dan berkata bahwa tempat ibadat tidak sepatutnya menjadi tempat kejadian jenayah, sudah tentu. Namun, jika Anda lihat pada statistik, orang Yahudi membentuk 70% daripada semua jenayah kebencian di Bandaraya New York pada bulan lalu sahaja, walaupun mereka hanya sekitar 10% daripada populasi. Sangat jelas apa yang sedang berlaku. Sebuah bar di Thailand, kaki 5 di Belfast, tempat letak kereta di Vegas, Cruci Saloon di Virginia, sebuah ruang ibadat di Manhattan. Dan ini hanyalah beberapa insiden terbaru. Tiada seorang pun daripada mereka adalah askar. Mereka adalah pelancong atau wartawan, tetamu debat, pelanggan, seorang nenek yang sedang berdoa. Tetapi persamaan di sini ialah sikap rasa berhak penyerang mereka dan cara mereka menganggap orang Yahudi bukan manusia. Di suatu tempat dalam talian, seseorang telah memutuskan bahwa rakyat Israel, dan kini orang Yahudi secara lebih meluas, tidak mempunyai hak untuk keselamatan fisikal, sebaik sahaja mereka dikenal pasti. Dan yang membimbangkan, berjuta-juta orang mempercayainya. Tiada sebab, walau sebaik mana pun Anda fikir, yang memberi Anda hak untuk mengasari orang lain. Walaupun Anda percaya seseorang itu penjenayah perang, Anda tidak berhak menjadi hakim, juri, dan pelaksana hukuman. Sebaik sahaja kita menerima keganasan terhadap seseorang kerana siapa mereka atau apa yang mereka percayai. Kontrak sosial yang membolehkan masyarakat bebas berfungsi sudah pun hilang. Ia sentiasa bermula dengan orang Yahudi, tetapi ia tidak pernah berhenti di situ. Ia memusnahkan kebebasan bersuara dan kebebasan beragama, serta kebebasan asas untuk hidup secara terbuka di ruang awam, sehingga tiada lagi nilai-nilai yang membina dunia bebas pada asalnya. Toleransi terhadap keganasan ke atas orang Yahudi semakin dianggap normal di seluruh dunia atas nama keunggulan moral palsu yang, sama seperti pada tahun 1930-an di Eropa, menjadikan orang Yahudi sebagai kambing hitam untuk semua masalah sosial pada zaman itu. Tetapi apa yang orang-orang ini lupa ialah setiap masyarakat yang memusuhi orang Yahudi akhirnya akan musnah dengan cepat. Dan melihat keadaan Australia, Eropa, Amerika Utara, mereka sedang menuju ke arah kehancuran diri sebagai masyarakat. Hanya masa yang akan menentukan sama ada sudah terlambat atau belum pada ketika ini. Dan sekarang, seperti biasa, kita ada cerita baik, buruk, dan hodoh untuk minggu ini. Saya ingin mulakan dengan cerita baik kita minggu ini. 2 perkembangan hebat dari Venezuela minggu ini. Pertama, IDF melakukan apa yang selalu dilakukan oleh IDF. 2 gempa bumi kembar melanda Venezuela pada bulan Jun, secara tragis meragut nyawa lebih 5.000 orang. Dan dalam beberapa hari sahaja, Israel telah menghantar delegasi ke sana yang diketuai oleh Brigadier General Elad Edri. Tiada kedutaan di Venezuela, dan kita tiada hubungan diplomatik sejak 2009. Tetapi itu tidak menjadi masalah karena apabila tragedi berlaku, Israel sentiasa ada untuk membantu. 30 orang dari Komando Barisan Dalam Negeri telah memetakan 1.300 bangunan yang rosak dan menyerahkan pelan pembinaan semula negara yang lengkap kepada Venezuela, yang akhirnya diluluskan dalam beberapa hari sahaja, berbanding beberapa bulan seperti kebiasaannya. Mereka melakukan semua ini dengan memakai uniform IDF. Mereka juga sempat menghadiri makan malam Syabat bersama komuniti Yahudi Venezuela yang berjumlah 5.000 orang semasa berada di sana. Sekarang Edri berkata orang di sana menitiskan air mata hanya dengan melihat uniform IDF dari dekat. Selepas Ketua Rabbi Venezuela, Isaac Cohen, menyerahkan sepucuk surat terus kepada Rodriguez untuk meminta agar hubungan diplomatik antara Israel dan Venezuela dipulihkan. Dan sehari kemudian, ia pun terlaksana.
Israel dan Venezuela memulihkan hubungan konsular buat kali pertama sejak 2009 sebagai saluran koordinasi antara kedua-dua negara dengan kedua-dua kerajaan menyatakan komuniti Yahudi Venezuela sebagai jambatan persahabatan bersejarah yang penting antara mereka. 17 tahun tanpa apa-apa. Dan apa yang membawanya kembali ialah pasukan mencari dan menyelamat IDF yang datang untuk membantu. Sekarang, yang masih tiada di Venezuela hanyalah Maria Corina Machado. Dan sekarang untuk berita buruk, Presiden Trump telah mengarahkan Pentagon untuk mengurangkan latihan ketenteraan bersama Amerika dengan Korea Selatan. Nampaknya untuk menghukum Seoul karena enggan membantu Amerika Syarikat dalam usaha menyah senjata nuklir Iran. Sebenarnya, itu adalah langkah yang salah oleh Korea Selatan. Ia juga merupakan tindak balas yang salah oleh Presiden Trump. Malah, Trump menyebut hubungan baiknya dengan diktator Korea Utara, Kim Jong-un. Serius? Jadi, Sekutu Demokratik enggan menyertai dasar Amerika di Timur Tengah. Dan Washington bertindak balas dengan melemahkan kesiapsiagaan ketenteraan terhadap pemerintahan diktator bersenjata nuklear, serta menutup-nutupi jenayah mereka terhadap kemanusiaan. Jangan pedulikan fakta bahwa dia kini mempolitikkan latihan ketenteraan dengan sekutu. Sebagai peringatan, Korea Utara baru sahaja menyambung semula ujian peluru berpandu balistik. Askar-askarnya kini telah mendapat pengalaman di medan perang dengan berjuang untuk Rusia di Ukraina. Dan Kim terus memperluaskan senjata nuklearnya sambil mengancam Korea Selatan, Jepun, dan Amerika Syarikat. Jadi, kenapa menyokong Korea Selatan adalah demi kepentingan Amerika. Pertama sekali, pakatan ini menghalang berlakunya perang nuklear. Tentara Amerika dan latihan bersama seperti yang sedang berlangsung, yang Trump mahu batalkan, membuatkan orang seperti Kim berpikir dua kali sebelum menyerang Korea Selatan atau menyerang tentara dan sekutu Amerika di seluruh rantau ini. Kedua, Korea Selatan adalah rakan kongsi utama dalam bidang demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Ia sangat penting dalam rantaian bekalan Amerika untuk semikonduktor, bateri, pembinaan kapal, dan pembuatan berteknologi tinggi. Keselamatannya secara langsung mempengaruhi ekonomi Amerika. Ketiga, kredibiliti Amerika sedang dipertaruhkan. Jepun, Taiwan, dan setiap sekutu Amerika Syarikat yang lain memerhati bagaimana Washington melayan Korea Selatan. Jika Amerika menjadikan komitmen pertahanan sebagai alat tawar-menawar, China, Rusia, dan rejim Islam pasti akan mengambil perhatian. Kenyataan-kenyataan ini membahayakan sekutu Amerika dan menguntungkan musuh-musuh Amerika. Korea Utara bukanlah sekedar sembarang kerajaan otoritarian yang tidak sehaluan dengan Amerika. Ia adalah salah satu negara totalitarian paling kejam dalam sejarah modern. Inilah pihak yang sedang diberi ganjaran oleh Washington sambil menghukum sekutu demokratiknya. Korea Utara mengendalikan kamp tahanan politik, di mana rejim tersebut melakukan pembunuhan, penyiksaan, rogol, perhambaan, kebuluran yang disengajakan, pengguguran paksa, dan pembunuhan bayi. Mereka mengamalkan hukuman kolektif berbilang generasi. Bermakna seseorang boleh dipenjarakan atau dianiaya karena kesalahan politik yang kononnya dilakukan oleh ibu bapa atau saudara mara mereka. Kanak-kanak boleh mewarisi hukuman negara untuk jenayah yang mereka sendiri tidak pernah lakukan. Ia juga sengaja mengasingkan dan membiarkan rakyatnya kelaparan, sambil membelanjakan sumber negara untuk senjata nuklear, peluru berpandu balistik, dan gaya hidup mewah untuk dinasti Kim. Ramai rakyat Korea Utara telah dihukum bunuh atau dihantar ke kamp buruh karena menonton media asing atau coba melarikan diri. Tetapi, Donald Trump berkawan dengan penindas mereka, jadi semuanya dianggap baik-baik saja. Bagaimana sekutu-sekutu Amerika boleh bergantung kepada Amerika Syarikat jika Washington menghukum sekutu demokratik atas setiap perbezaan dasar, tetapi memberikan konsesi dan pujian kepada diktator hanya karena presiden menyukai hubungan pribadinya dengan mereka? Korea Selatan mempunyai hak sepenuhnya untuk memutuskan sama ada mereka mahu mengambil bahagian dalam operasi menentang rejim Islam itu. Saya rasa mereka patut turut serta. Amerika juga mempunyai hak untuk tidak bersetuju. Tetapi melemahkan pertahanan semenanjung Korea tidak menghukum ahli politik Seoul atas pendirian mereka. Ia sebenarnya memberi ganjaran kepada Kim Jong-un, dan itu sangat buruk. Dan bercakap tentang perkara buruk, inilah kisah buruk kita minggu ini. Seorang pecundang yang menjijikkan yang pernah kita bincangkan dalam rancangan ini sebelum ini, dan Bill Zarian, atau seperti yang saya panggil dia, dan si tak bermoral. Dan si tak bermoral memutuskan untuk bertanding dalam pemilihan utama Parti Republikan di Florida, menentang wakil Randy Fine di daerah ke-6 Florida. Dan kampen beliau pada dasarnya adalah satu operasi penafian Holocaust sepenuhnya, dengan pencalonan di kertas undi sekali. Menjelang pemilihan utama, akaun kampen beliau memuat naik video yang dijana AI yang memanggil Fine, yang berketurunan Yahudi, sebagai Yahudi gemuk dan minion kecil syaitan yang menyeramkan. Juga bertanya kepada penonton, sama ada mereka patut mengkaji semula pendapat pelukis Austria itu. Ya, Hitler. Dalam video itu, dia memberikan Fine tanduk syaitan dan berkata, kita perlukan Amerika sahaja, bukan Israel sama sekali. Satu analisis juga menunjukkan bahwa 33% daripada semua hantaran Bill Zarian tentang Fine adalah bersifat antisemitik. Sekarang, sebelum video itu, seseorang sebenarnya telah menyembur cat lambang swastika pada salah satu papan tanda kampen Fine, dan respons Bill Zarian bukanlah untuk mengecamnya. Dia mengeluarkan video AI palsunya sendiri yang menuduh Fine mereka-reka jenayah kebencian terhadap dirinya sendiri. Malah, apabila TMZ bertanya secara terus terang kepada Bill Zarian sama ada Hitler itu antisemitik, dia tidak menjawab soalan itu.
Dan sekarang disinilah keadaan menjadi semakin rumit. Peguam Fine telah menghantar surat tuntutan henti dan jangan teruskan minggu lepas kepada Pesuruh Jaya Daerah Lake, Anthony Sabatini, yang mengendalikan. Sebuah organisasi tidak berdaftar yang dipanggil Florida First Action Network telah membelanjakan ratusan ribu dolar untuk iklan TV, risalah, dan message text. Menyerang Fine tanpa pernah mengemukakan laporan pendedahan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan Amerika Syarikat. Sekarang, Peguam Fine menulis bahwa mereka mempunyai segala alasan untuk mempercayai bahwa wang ini datang dari luar Amerika Syarikat dan menyatakan dalam nota kaki bahwa kerana entiti ini pada dasarnya adalah entiti hantu, mereka tidak menolak kemungkinan ia dibiayai oleh kerajaan asing yang bermusuhan. Dan sahabat ini bukanlah orang luar di sini. Dia juga berada dalam senarai gaji kampen Bill Zarian. Dibayar kira-kira 10.000 dolar. Dan ibu pejabat kampen Bill Zarian disenaraikan di pejabat guaman sahabat ini sendiri. Betapa mudahnya. Dan dari mana datanya uang Bill Zarian sendiri? Dia meminjamkan 1 juta kepada kampen dirinya, tetapi aset terbesarnya yang disenaraikan ialah 146 juta saham dalam sebuah syarikat yang kini sedang didakwa oleh kerajaan persekutuan, dinilai pada $1 sesaham, yang tiada siapapun menilai secara bebas. Bapak beliau sendiri sedang menghadapi tuduhan penipuan persekutuan kerana didakwa menyalurkan uang ke dalam perniagaan. Dan, sedangkan beliau sendiri berhutang lebih 180 juta berdasarkan penghakiman mahkamah. Jadi, antara keuangan beliau sendiri dan organisasi bayangan yang menjalankan iklan serangan untuknya, semoga berjaya mendapatkan jawaban yang jelas tentang siapa sebenarnya yang membiayai kempen ini. Sejujurnya, hakikat bahawa perlumbaan ini pun boleh jadi agak sengit, sepatutnya memberitahu Anda sesuatu tentang kemana sebahagian daripada Parti Republikan telah menyimpang. Peminat Nazi seperti Dan yang rosak akhlak tidak sepatutnya dialu-alukan dalam mana-mana parti politik. Malangnya, itulah situasi kita minggu ini. Mari kita harap minggu depan kita ada lebih banyak cerita positif untuk dikongsi. Tetapi, buat masa ini, itu saja untuk rangkaian kita minggu ini. Jika Anda ingin sentiasa mengikuti segala yang berlaku, melibatkan Republik Islam Iran atau Israel, pastikan Anda mengikuti saya di X dan di Instagram. Saya Emily Shader dan ini adalah Axis of Truth di JNS. Jumpa Anda minggu depan.